A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow. Orang baru pula ya. Tiap-tiap hari ya. Yang pertama Fazilah ya. Fazilah Salini diikuti oleh Haji Abdul Rahim Singapura. Wow. Ya. Lepas tu Aina ya. Lepas tu Aina Zandar, Hanina Anif, Haja Zainun Canberra Singapura, Mediha Yong Aznon. Wah, ni ramai ni. Ya, hari ni hari Sabtu kan. Ramai orang mungkin bercuti ya, masih ramai kerja ya. Yong Aznon, Mazdiana Makmur, Insinyur Haji Rocky Haji Rocky, Sabri Dasdas, Siti Mariamah juga dari Singapura. Salam Sabtu. Ya, Yan Yayan, Zarizi Jamil, Intan Sumaya, Yong Aznon. Ini memang tiap-tiap hari ni. Ya. Siapa lagi? Ramini Hussein, Susri Dawati, Yan Yayan, Mazni Abdul Malik, Nur Amalina, Zaril Zaris, Yusnita Said, ya, Munma Isma ada, Abdul Rahim Latif dah sebut tadi, Cik Wan, Ihsan Ayub, ya, Ihsan Yaakob. Ya, lepas tu Sabaria Daud dah sebut, Fatimah Azma, ya, Intan Sumaya dah sebut, Sandra Ellen, Ramini Hussein dah sebut, Liza Omar, Wan Murni. Like dan share guys, like dan share. Oh, dah 68 share, 48 dah masuk kelas. Erin Mat Said, terima kasih. Waalaikumsalam. Zainab Hassan masuk dah. Ramini Hussein, ya, Ida Muhammad, Yong Azun dah sebut tadi. Intan Sumaya dah sebut, Mun Maisma dah sebut, Yusnita Said dah sebut. Syarimi, Syarimi pun ada. Waalaikumsalam Cikgu Syarimi. Intan Hajah Jamiah, ya, lepas tu Mun Maisma dah sebut. Arani, Yan Yayan dah sebut. Su Ali, Nurlinda Mat Ari, Siti Mariam. Like dan share guys. Wow, 123 share dah. Cepat. Baru 2 minit. Dah 123 share. Share dengan 10 geng. 10 geng, 10 grup ya. Siti Mariam, Nurlinda tadi. Su Ali dah sebut ya. Siapa lagi yang baru? Long RB. Oh, long rib. Ya. Ni sedap ni kalau makan rib kan hari Sabtu ni ya. Fadila, Zainab Hassan tadi dah share ya. Tanya mereka yang dapat setelah subuh ya. Tapi dah niat tapi belum bubuh kat tabung, bubuh sekarang. Siti Khadijah Anis, Sirna Jamil, Mun Masmah dah share, terima kasih. Nazmi Ani ya. Sandra Allen dah share, terima kasih. 148 orang dah share. Wow. Ya, like dan share pada 10 geng kawan ya. Siti Khadijah tadi. Siapa lagi yang tak terlepas pandang ya. Semua dah sebut insya-Allah. Baik, okey. Yusnita Syarimi tadi tu dah sebut. Hajah Jamiah Sayan. Siapa yang belum? Ya, like dan share guys. Mudah-mudahan semua dapat manfaat pagi ni ya. Mudah-mudahan sihat ya. Untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday, happy anniversary. Yang ada majlis walimah ke nikah semalam, hari ni esok. Selamat pengantin baru ya. Bahagia Tilzania Jannah, Fauzi Aziz dah masuk, Cik Arman dah masuk, Badur Alam Limin dah masuk, Nini Farhana masuk, Nurliza Mat Saman, Nazmi Ani. Salam sedekah subuh katanya. Zainab Hassan pun kata jangan lupa sedekah subuh. Narima Ismail dah masuk, terima kasih ya. Dr. Narima Nurizan Sulaiman Singapura dah masuk ya. Ana Azhara ya. Salah Siang Muradi dah masuk. 163 share. Wow. Fauzi Aziz, Siti Fatimah, Hajar Jamiah saya dah sebut. Zainab Hassan kata dah share, terima kasih. Wong Jowo dah masuk. Untuk abang tunggu Jowo, geng Jowo ni. Wong Jowo dah masuk. Sahada Haji Rashid dah masuk. Sahada ya. Siapa lagi? Saidah Jubri pun Jawa juga ni. Saidah Jubri Wak Ketari, confirm Jawa lah ya. Wong Jowo, Sahada, Saidah, Wak Ketari, sekali sebaris Jawa. Said Imran ni tak berapa Jawa. Said Imran Arifin tak berapa Jawa. Jangan marah Said ya. Dan sahabat-sahabat kita yang lain ya. Syukur, alhamdulillah
Kita dapat bersama ya. For after some time, Salah Siang Muradi dah masuk, Kamisah Rasman. Ni pun geng Jawa juga nampak hari kalau Kamisah tu. Lahir hari Khamis, Kamisah. Hari Sabtu, Sabtuyah. Lahir hari Ahad, Ahadiah. Senang ya. Tapi itu bagus tu. Ada orang tu kalau lahir bulan Oktober, Octavia. Ya. Kalau ni lahir bulan 8, Septasia ya. Septa ya. Sebab apa nama? Maksudnya 8 ya. Septa. Cik Aloya dah masuk. Jangan jumpa Cik Aloya. Hasmawati Kamarudin dah lama tak nampak. Maya Sarah, Zaitun Hamzah, 171 share ya guys. Cepat-cepat like dan share pada 10 geng, 10 grup, 10 kawan-kawan ataupun mungkin lebih. Anis, Farida, Ida, Baba Hasan, Amrin Hussein. Wah, laju ni. Muhammad Kamal Rahim, Yati Setia, Harlina Kamarudin, ya, Halina Khairuddin, dan yang lain ya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Tak apalah, mari kita start pelan-pelan ya. Sudah 5 minit kita on air. Mudah-mudahan yang awal ni dapat lebih ya, orang-orang yang awalnya sentiasa awal. Orang yang hebat sentiasa awal dan mendahului. Tajuk hari ni pun tajuk yang tak dapat ilham malam tadi pukul 12 malam. Tengah fikir dah habis tu abang AB Live dengan sahabat-sahabat. Tu abang malam tadi ada AB Live dengan Dr. Tunku Asmadi dan juga Coach Zul ya, tentang magnet rezeki malam tadi punya kisah kan. Kita habis dalam pukul 10.30. Tak apa buat kerja, buat nota, cari bahan. Hari ni pukul 12 malam dapat idea topik untuk hari ni dan selanjutnya lah untuk 2-3 hari ni. Tips menjadi aset kepada dunia. Topik besar ya. Bagaimana kita nak jadikan diri kita aset kepada dunia, bukan kepada keluarga saja. Kalau dah kepada dunia pun kita aset, automatik kepada keluarga, kepada masyarakat setempat, pada negeri, pada negara, ya, pada Nusantara akan jadi aset lah, sebab kepada dunia pun kita aset. Itu sebenarnya tak apa pergi topik yang besar sikit agar kita jadi orang yang kata Nabi, seperti mafhum hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan kita, anda dan Tok Abah adalah duta. Duta kepada keluarga, duta masyarakat, duta negara. Kita ni duta negara. Tak dilantik pun, kita mewakili negara. Kita pergi ke Mekah. Min aina? Dari mana kamu ni? Ana min Malaysia. Malaysia bagus. Awak jadi duta kepada Malaysia. Memanglah, dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong tak lantik awak, tak ada surat pelantikan, tak ada watikah. Tapi kita semua adalah tauliah pula. Adalah duta. Duta agama. Tengok orang Islam, sopan santun, beratur, tolak ansur, very caring. Kan kita jadi duta ya, kepada agama, kepada bangsa, ya, pada kemanusiaan lah. Ya, mudah-mudahan. Right. So, penaja kita hari ini, kita punya webinar pada 19 November telah ditunda ke belakang sebab 19 November ada pula orang yang pilih. Dia orang lah pilih. Kita dah pilih awal tapi dia orang tak tahu kita punya setting. Dia nak buat PRU pula 19 November. Jadi Tok Abah terpaksalah bukanlah mengalah tapi kita sabar. Kita tak mengalah, kita tak mau kalah. Kita nak sabar sikit, kita buat 26 pun dah ada orang booking. Ada program untuk mental health untuk guru-guru dan siapa-siapa lah ni, seluruh wilayah di wilayah persekutuan. Kita maksimum 4,000 orang akan jadi peserta. InsyaAllah pada 26 hari bulan November. Jadi Tok Abah nak buat webinar untuk menangani pasangan yang rajuk pada 27 November. Kalau tidak kena buat tahun depan ya. Sebab Tok Abah lepas tu padat dengan pergi umrahnya dan sebagainya. Jadi tak dapat kita buat dalam tahun ini. Tapi untuk memastikan kita buat tahun ini, sebab ni isu yang orang banyak sangat tanya, ramai sangat tanya, yang hampir tiap hari ada orang tanya macam mana nak menangani pasangan yang rajuk. Baik yang bercinta, baik bertunang, baru kahwin, dah lama kahwin, dah antik dalam perkahwinan, dah 45 tahun, 50 tahun kahwin masih rajuk-merajuk. Orang tua lagi dia punya kuat rajuk dia. Kita akan buat pada 27 November. Link dah ada tu. Nota pun Tok Abah dah siapkan. Konten dah bagus insya-Allah. Tapi Tok Abah akan terus perbaiki nota sampai tarikh 27. Memang seronok, memang berbaloi. Yang penting itu realiti kehidupan dan itu aspek senjata yang sangat ampuh, sangat penting dalam kehidupan agar bahagia.
Kalau suami mengajuk macam mana, isteri mengajuk macam mana, orang lelaki mengajuk macam mana, perempuan mengajuk macam mana, anak-anak mengajuk macam mana. So, apa kita nak buat? Jangan tenggelam punca. Okay. So, that is our main sponsor untuk hari ni. Baik. So, tips untuk menjadi aset kepada dunia. Di samping mutiara kata dari Nabi SAW, khairun nas anfa'hum linas, sebaik-baik manusia orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Tok Abah gunakan juga kata Ali radhiyallahu anhu yang sering Tok Abah war-warkan kepada anda, kepada diri Tok Abah, pada anak-anak Tok Abah, yang jadilah orang yang baik. Ini nak jadi aset kepada dunia, kan jadi orang baik. Jadilah orang baik. Kalau kamu ada, orang suka. Kalau kamu tiada, orang rindu. Kalau kamu mati, orang tangisi. Jangan jadi orang yang jahat. Kalau ada orang menyampah, awak punya perangai tak elok, auranya negatif, awak ada je kat tempat kerja ke, dalam masyarakat ke, balik rumah je, Allah dia balik pula. Orang dah stres satu rumah. Sebab perangai tak elok. Dia punya aura negatif. Sikap-sikapnya negatif. So, jangan jadi orang jahat. Kalau ada orang menyampah, kalau tak ada orang suka, kalau mati orang, syukuri. Kan berat tu. So, tip nombor 1. Tip yang pertama, of course lah. Dah sebut tadi, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak beri manfaat pada orang lain. Jadi, nak jadi aset kepada dunia, kepada alam sekitar, kita kena jadi orang yang baik. Langkah pertama, jadilah orang yang lebih baik dari yang lepas. Dan Tok Abah selalu sebut, orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Meaning what? You and I, we must keep on changing. Kena terus berubah dan berubah dan berubah sampai meninggal dunia. Kita jangan berhenti berubah selagi hidup. Orang dah meninggal tak boleh berubah. Tapi ramai orang yang mati umur 40, umur 60 baru ditanam. Macam mana pula tu? 20 tahun baru dikebumikan. Sebab umur 40 dia tak nak berubah. Ibarat mati, umur 40 tak nak berubah. Aku umur dah 40. Umur 40 kalau tak berubah, memang tak guna. So aku dah 40 ni, aku dah berubah. I got to maintain. Wah, tak boleh. Kita umur berapa pun kena keep on changing. Pastikan hari ini lebih baik daripada semalam. Maka kita orang yang mudah-mudahan berjaya dan beruntung. Seperti mafhum sabda Nabi SAW. Make yourself today better than yesterday. Gitu. Jadi artinya kita dalam proses untuk memperbaiki diri kita sampai bila-bila. Anda dan Tok Abah, no matter who you are, what you are, how old you are, how smart you are, how rich you are, kita masih belum sempurna. Tidak akan sempurna sampai bila-bila. So, kena terus berubah dan berubah dan berubah untuk bertambah baik sampai akhir hayat. Nombor 1. Jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih matang. Jadi orang yang lebih sabar. Jadi orang yang lebih gigih. Jadi orang yang lebih bijaksana. Dan Tok Abah selalu sebut kata-kata Jalaluddin Arumi yang anda jangan bosan dengar ya. Semalam aku nak jadi orang yang pandai. Aku berhasrat untuk mengubah dunia, persekitaran, orang lain, my environment. Hari ini aku nak jadi orang yang bijaksana. Aku nak ubah diriku sendiri. Orang lain bukan di bawah kawalan kita. Kita tak boleh kawal perangai orang. Prestasi orang kita tak boleh. Kita boleh pantau, kita boleh nasihat, tapi kita tak boleh kawal. Tetapi yang boleh kita kawal apa? Diri kita. Diri kita boleh kawal. Jadi kita bertindak dengan apa yang under our control, within our control. Within our control. Itu dia. So, jom kita ubah diri kita dari masa ke masa. Perkataannya dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Tapi ramai orang buat silap dari masa ke semasa. Salah. Tidaklah kena hukum, tapi salah. Dari masa ke semasa tak betul. Dari semasa ke masa pun tak betul. Dari masa ke masa. Dari masa hingga masa. Lagu lama. Lagu Tan Sri Pramli. Itu betul. Dari masa ke masa. Dari semasa ke semasa. Baru ngam. Baru cun. Bahasa orang lama kan. Orang baru dia lain perkataannya. Okey. Jadi orang baik guys. Jadi orang baik. Dan anda dan Tok Abah belum cukup baik. 104 orang dah masuk. 200 dah boleh share. Saidi Lamid dah masuk. Cik Nun Abu Bakar baru masuk. Syarifah ini Masna. Yung Aznon ni orang dah lama. Amita Gita Smith baru masuk. Amaris Gita Smith baru masuk. Siapa lagi yang masuk? J Mapel Suhaila baru masuk.
Linda Hussein, Daimah Jumaat, Cik Non tadi dah ada. Ah, so, siapa lagi? Perunding RTS Stand-up. Itu baru masuk. Sadi Lamid dah, Hasan Hasan dah, Samsin Hasan baru masuk. Dayang Cariaga. Dayang Cariaga ni dah lama ada tapi tak perasan lama dah. Lepas tu Saidi, Harlina Kamarkadin, ya. Nurizan dah sebut. Kharul Faiz. Banyak tulis Jawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Linda Hussein, ya. Dan yang lain. Okay. Keep on, ya. Keep on sharing, guys. Keep on sharing. Today is Saturday. To most of us is a holiday. Untuk baru, this weekend long holiday. Sabtu, Ahad, Isnin pun cuti di Pawali. Jadi kita hujung minggu yang panjang, jadi mungkin sibuk atas jalan raya, banyak orang balik kampung. Tapi ramai orang belum dapat gaji, jadi mungkin kurang. Ada dah, ramai dah dapat dah. Tapi ada yang belum dapat gaji, ya. Pencen dah masuk kot. Tak salah, pencen dah masuk. Orang tua harapkan pencen. Allahumma selamat syukur, alhamdulillah, ya. Masih ada rezeki, ya. Wan Su, Immah KS, Hazlinda, Yong Aziz, Saipul Pun Nizam, Jannatul Nisa. Wah, ni semua. Muhammad Zulkarnain Kamun, ya. Ini yang baru masuk, ya. Tanya, terima kasih. Okay, come guys. Tip nombor 2. Sebelum tu, program kita juga pagi ni diserikan, ditenagakan, diperkukuhkan, dirawat oleh Kodi C+. Kodi C+ ni bahan yang simple saja mengandungi Cordyceps militaris. Cordyceps ni satu herba, ya, yang bukan asal dari Malaysia tapi sekarang dah ada dah ditumbuh, ditanam di Malaysia. Dia herba, ya. Cordyceps yang banyak mengandungi antioksidan. Apa dia antioksidan? Ialah bahan dalam herba ini yang dapat menyerap ataupun membersihkan kekotoran dalam badan lah, ya. Racun-racun benda tak elok. Dia macam vacuum cleaner lah. Macam vacuum cleaner, macam mop lah, macam mop. Macam kalau apa namanya, dalam kita yang peranti tu, apa benda yang cleaner tu, cleaning system, dia clean sebenarnya kita punya benda-benda tak elok, dia punya virus, dia punya maklumat yang dah patut dibuang, ya. So banyak ni di kondisi dia punya peranan antioksidan. Dia juga ada vitamin C, bagus untuk tenangkan otak, ya, untuk kulit, ya, dan sebagainya, untuk merangsang immunity, ya. Itu vitamin C+ dan kondisi dia punya main ingredient. Yang lain tu ada lagi, ya. Dan ramai, ya, ratus ribu dah telah mencuba, yang telah mencuba, dan ramai sangat yang dapat manfaat. Orang muda pun cepat hilang sengal bila jogging, bila berlari, bila maraton. Ya, orang muda memang umur 30 lah. Of course, orang lama macam tak bawah umur 60, 70 ni, ringan nak turun naik tangga. Yang penting nak sembahyang ringan sikit. Ni semua dengan asbab, ya, Allah punya kuasa. Dan yang penting, bila kita mulakan ambil makanan tambahan macam kondisi plus ni, betulkan kita punya gaya hidup. Diet, mula exercise, ya, fikir yang positif, solat, taubat, ya, betulkan hubungan dalam rumah tangga, jangan rajuk-rajuk. Maka the whole body system jadi cantik sebab dicetuskan oleh ada something as a turning point. Gitu. So sebabnya Tok Abah suka sangat, ya, untuk jadi dia punya duta. Dan Tok Abah dah gunakan selama 7 bulan. Dan kesannya alhamdulillah. Ramai orang kata, "Oi, ya, rambut aja makin silver, makin mahal, makin bercahaya." Tetapi jalan lencak. Semalam Tok Abah memberikan ceramah di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Daripada pukul 9 sampai pukul 11.30 sebagai Jumaat, kan. Tok Abah naik pentas satu hal, turun pentas, turun lagi, naik lagi. Lepas tu Tok Abah bergerak, duduk kejap, berjalan, ya, berinteraksi dengan audien macam 20 tahun yang lepas punya prestasi. Kalau tidak, Tok Abah akan terpakulah atas kerusi. Kalau 5-6 tahun lepas dah mulai terpaku atas kerusi lah. Tapi sekarang bergerak balik, turun naik pentas kau. Malam tadi baru terasa sengal pada muka. Sengal-sengal. Kenapa aku sengal-sengal kaki? Turun naik pentas. Pentas pun banyak tangga, tinggi. Ya, kat Dewan Datuk Hamzah di Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, ya, di Seremban 2. Seronok jumpa Tuan Haji Hamdan, dia punya pengarah negeri dan geng-geng dia. Dan dia punya pengarah tapi pegawai tertinggi
di Jabatan Bomba bukannya Haji Hamdan. Dia pengarah. Dia lah pegawai tinggi. Tak. Yang pegawai tertinggi ialah Cik Mukhlis. Cik Mukhlis tu dia punya ketinggian 6 kaki 2. Jadi dia pegawai tertinggi. Haji Hamdan 5 kaki 7 kot. 5 kaki 6 ya. Jadi dia pengarah tapi bukan pegawai tertinggi. Kau tak faham sudahlah. Ya. Tak apa pun sebut. Ini you pegawai tertinggi sini. Semua orang berpaling. Tak. Pengarah. Betul. Tapi awak pegawai tertinggi. Pengarah dah senyum. Pengarah dah senyum sebab dia bijak. Pengarah dah senyum. Orang lain terbeliak. Tak. Pengarah. Pegawai tertinggi. Tak. Pegawai tertinggi ialah Cik Mukhlis. Pengarah ialah pengarah. Dia pegawai yang paling berkuasa. Tapi yang paling tinggi, Mukhlis. Baru dia faham dan ketawa. Kesian ya. Orang ni lurus sangat. Dia cakap tak apa. Semua nak cakap lurus saja. Ya. Padahal Tok Abah gurau sikit. Gurau hari Jumaat. Okey. Itu semalam punya kisah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Syukur ya. Tok Abah pun terkesima dapat jumpa dengan sahabat-sahabat ya. Dan mereka bawa pula dia punya geng-geng yang bersara. Wakil Persatuan Panjang Pesara pun datang ya. Lepas tu isteri masing-masing ya mewakili dia punya Persatuan Isteri ya Penjabatan Bomba dan Penyelamat pun ada. Hajah Sharifah Hayati ada bersama. Isteri kepada pengarah. Alhamdulillah. Okay, that was yesterday. Okay. Tip nombor 2. Bagaimana nak jadi tip menjadi aset kepada dunia? How to become a better asset, a more useful asset, a more valuable asset to the world. Tok Abah selalu sebut pada para peserta, pada anak-anak Tok Abah sendiri, kita ni penting untuk dunia. Ya, kita ni penting untuk dunia. Tanpa kita, dunia tak sempurna. Bukan sombong, bukan riak, bukan takabur, tapi kenal diri. Tanpa kita, you and me, dunia tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik sempurna tanpa anda, Tuhan, Allah tak perlu cipta awak. Kenapa Allah cipta awak? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa anakum ilaina la turjaun. Ya, afa hasibtum. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main? Ya. Dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku. Ya. So kita ni bukan dicipta main-main. Semua ada sebab-sebab untuk melengkapkan dunia. Tahu tak, tanpa serangga dunia tak sempurna? Tanpa ikan, tanpa anjing liar di padang tu dunia tak sempurna? Jangan awak sombong. Tanpa burung-burung, tanpa lipas keliling rumah awak tu, dunia tak sempurna. Semua ada fungsi. Semua Allah cipta untuk melengkapkan dunia. Faham ke faham? Yes. Now you faham. So you are very important. Important untuk siapa? Untuk keluarga kita. Memanglah kita penting untuk keluarga. Tak. Anda penting untuk dunia. Itu sebenarnya topik kita ialah tips menjadi aset kepada dunia. Nombor 1, menjadi orang yang lebih baik berterusan sampai bila-bila, sampai akhir hayat, sampai kiamat. Kiamat kecil ialah kematian. Yang nombor 2 ialah jadi orang yang lebih bersyukur. Itu sebab akan sebut di mana-mana pun diulang-ulang-ulang. Sebab anda dan Tok Abah sering terlupa untuk mempamerkan kesyukuran yang sewajarnya. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi maksudnya Allah dah beritahu kita, tak ramai hamba Allah ni yang bersyukur. Mungkin anda dan Tok Abah tak masuk golongan yang benar-benar bersyukur. Hence, kita kena terus berubah dan belajar untuk lebih bersyukur. Baru jadi aset kepada dunia. Kalau tidak, kita menyusahkan orang. Ya. Sebab, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku akan tambah-tambah nikmat. Jadi, Tok Abah dapat ilham untuk membentuk satu kata-kata mutiara. Kononnya dari Tok Abah sendirilah. Apa mutiara daripada Tok Abah? Yang Tok Abah dapat satu malam, beberapa tahun yang lepas. Kalau kita bersyukur, Allah akan berterusan bagi kita sebab untuk terus bersyukur. Itu that is my own quotation lah. Kononnya lah. Ya. So, kalau kita bersyukur, Allah akan bagi kita sebab untuk terus bersyukur sampai mati. Kenapa cakap begitu? Kenapa Tok Abah berani cakap begitu? Sebab, ya, la in syakartum la azidannakum. Firman Allah. Barang siapa bersyukur, aku akan tambah-tambah nikmat. Bila Allah bagi kita nikmat, apa jadi? Kita akan terus bersyukur. Ditambah lagi nikmat. Tu bersyukur. Tambah lagi nikmat. Jadi, itu sebabnya Tok Abah kata, barang siapa yang bersyukur,
Allah akan terus memberikan sebab untuk kita terus bersyukur secara istiqamah, secara lestari. Gitu, ya. So, jom kita bersyukur. You cannot lose, guys. You cannot lose, but go forward and keep on improving step by step, ya. Okay, ya. Alright. So, jadi orang lebih bersyukur. Apa maksud lebih bersyukur? Macamlah aku tak bersyukur. Orang bersyukur kan, buat apa pun terbaik. Cek. Di situ awak dan Tok Abah mungkin belum sampai. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa berterima kasih pada sesama manusia. Wow. Orang bersyukur sentiasa bersedekah, senyum, tolong orang lain, tolong orang lain, tolong orang lain. Itu orang bersyukur. Ya, orang bersyukur sentiasa tolong orang lain. Nampak? Ya, okey. So itu dia apa nama yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey? So itu tanda bersyukur. Ya, dan orang bersyukur banyak sedekah, orang bersyukur sedekah subuh, orang bersyukur sentiasa doakan orang lain, orang bersyukur sentiasa senyum, orang bersyukur sentiasa bahagia. Ya, kita kalau bersyukur pasti bahagia. Kita bersyukur dengan apa yang ada sifat qanaah. Jadi kita redha bersyukur dengan apa yang ada. Wow. Allah akan sangat sayang kat kita, akan memberi kita anugerah dengan berikan lagi nikmat. Yes, barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat. Barang siapa yang tidak bersyukur, apa kata Allah? Firman Allah, seksaanku amat pedih. Engkau dan anda dan Tok Abah belum cukup bersyukur. Syukur di hati, syukur di lidah, syukur dalam tindak tanduk. Dari segi amal. Gitu, ya. So, jom jadi orang lebih bersyukur dengan berterima kasih sama manusia. Sebenarnya Tok Abah selalu sebut kharunas anfa'uhum linnas. Ya, itu sebab-sebab manusia. Lepas tu, man la yashkurinas la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur kepada Allah. Kadang terlupa nak ucap terima kasih kepada anak yang bangun pagi tanpa dikejutkan untuk solat subuh. Ya, terima kasih kepada anak yang mengemaskan meja selepas makan. Ada cakap terima kasih? Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Ada terima kasih kepada majikan. Macam mana nak cakap terima kasih kepada majikan? Beri kerja, buat kerja yang terbaik. Sentiasa doakan majikan. Doakan majikan. Doakan majikan. Dan bila Tok Abah survey satu negara, group by group, Tok Abah survey, berapa orang yang doakan majikan? Semalam. Ni jangan marah ya, orang bomba dan penyelamat. Ni bukan nak cari salah, tapi nak ingatkan. Semalam Tok Abah tanya, siapa yang doakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia? Semalam angkat tangan. Daripada 200 orang dalam Dewan, 2 orang angkat tangan. Kalau 2 orang daripada 200, 1%. Itu semalam. Itu semalam punya kisah. Tok Abah bukan nak cari salah orang, nak tahu situasi. Kenapa Allah kata wa qalilun min ibadiyas syakur? Kenapa Allah berfirman amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur? Tengok awak bekerja, dapat makan gaji, ya, dapat gaji tiap-tiap bulan, ya, alhamdulillah. Lepas tu berpencen, ada yang berpencen, ada yang tidak berpencen, alhamdulillah, ya. Tapi terlupa nak doakan majikan. And yet awak kata aku bersyukur. Bersyukur apa? Majikan pun tak doakan. Ada doakan bos? Haram. Bukan hukumnya haram. Haramin tak ada lah. Ya? Ada doakan bos? Haram. Ada doakan kawan sekerja? Adalah. Berapa? 5%. Ada doakan orang awam yang meminta khidmat dari anda? Haram. Maksud haram bukannya hukumnya haram. Maksudnya tak ada. Ataupun terlupa. Gitu. So, dah bersyukur. Orang bersyukur buat apa pun terbaik. Makan yang terbaik, cara tidur yang terbaik ikut sunnah, bangun tidur terbaik ikut sunnah, ya, cara dia berpakaian yang terbaik ikut sunnah. Dah buat semua. Ikut kepada best practices punya KPI ataupun indikator. Macam Tok Abah nak bagi tahu anda yang Tok Abah dan anda belum cukup bersyukur. Bukan nak cari salah orang. Jadi macam mana kita nak jadi aset kepada dunia kalau anda dan Tok Abah belum mempamerkan kesyukuran yang sewajarnya. Comprende. Nombor 2. Nombor 3. Sebelum tu ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November yang ditunda daripada 19 sebab 19 bukan Tok Abah saya tunda sebab ada orang ambil tadi tu untuk PRU. Itu aja. Tok Abah dah pilih 19 Oktober tau. November. Tapi dia orang mandai-mandai pula PRU. Gurau orang tua. Ya, dia ambil 19 bulan untuk PRU. So, siapa yang kena mengalah? Fadhil Kamsah ke SPRM?
Engkau tahulah siapa yang kena mengalah. Of course, I can insist nak buat pada 19 November. Takut ramai orang ponteng kelas. Dia dah mendaftar, dah bayar. Tapi ponteng sebab nak pergi mengundi dan berpesta dengan undian mereka. Lepas mengundi dia kena makan ramai-ramai, kena lepak-lepak, sambil gosip, bukan gosip, membicarakan tentang prestasi pilihan raya umum ya yang ke-15. Satu peristiwa besar ya. Pilihan raya macam hari raya, jalan raya, hantu raya, kan semua benda-benda yang besar ya. Hantu raya pun masuk. Ya, ini lagu Jalil Hamid lah, Jalil Hamid. Okey, jadi orang yang bersyukur. Dan anda dan Tok Abah belum cukup bersyukur, dan kita punya webinar pada 27. Ini kalau tanda bersyukur, kita tahu bagaimana nak belajar untuk menangani pasangan yang rajuk ataupun sahabat, BFF, keluarga, adik-beradik, suami isteri, tunang yang rajuk ya. Mertua yang rajuk. Bapa mak yang rajuk, mak pun baru umur 65, ayah pun baru 67 ya. So memang normal lah mereka merajuk. Orang tua kan sensitif. Jadi mereka merajuk. Apa nak buat? Ya, suruh cucu pujuk. Hantar cucu untuk apa nama bagi hadiah ke, ajak makan ke, ajak makan luar ke, bagi whatever lah ya. Tapi kalau pasangan merajuk, elok juga jemput mertua datang ke rumah. Ataupun kakak, abang kesayangannya untuk datang ke rumah. Dia punya favourite brother or sister untuk datang. Automatik dia pun tak boleh nak merajuk masa tu. Ya. Sebab rajuk antara 7. Tok Abah pernah baca dulu, rajuk can be 4 minutes. Itu rajuk orang hebat lah tu. 4 minit. Budak-budak kalau mengajuk, dalam lepas 4 minit terus main masak-masak, terus main kejar-kejar. Dengan adik-beradik, dengan sepupu mengajuk 4 minit. Merajuk can be as short as 4 minutes. Ikut kajian psikologi untuk orang dewasa, antara 7 jam hingga 7 tahun rajuk. Dan Tok Abah pernah mengkaunsel pasangan yang merajuk antara satu sama lain selama 14 tahun. Dan dengan izin Allah, lega lah. Hilang rajuk dan pulih rajuknya selepas 14 tahun. Tak tidur bersama pun. Kau punya hebat ya. So, tu yang Tok Abah akan kongsi pengalaman-pengalaman yang berpuluh tahun ni dalam webinar pada 27 November. Tips menangani pasangan yang merajuk, pasangan yang rajuk. Sangat penting ya, sangat berbaloi, sangat berfaedah lah ya, dan yang penting seronok dan kita dapat memahami diri ya. Okey. So itu kita punya penaja. And of course, Tok Abah lupa ya, dan program kita juga dibawakan oleh Excel Plus Chocolate. Bukan Chocolate lah, coklat. Excel Plus perasa coklat ya, yang gunakan Didi and Friends sebagai dia punya mascot. Di samping Didi and Friends ada Tok Abah and Didi and Friends. Tok Abah pun jadi kawan kepada Didi and Friends. Sebab muka Tok Abah dengan Didi lebih kurang sama, bentuk pun lebih kurang sama. Ya, Didi and Friends ya. So ini ada apa ni? Ada vitamin C, bagus untuk anak-anak kita, immunity system, batuk, seselama dan macam-macam sekarang ni. Ada flu, kadang banyak ya anak-anak cucu Tok Abah ni kadang-kadang demam-demam ya, batuk-batuk. Ada kolostrum, susu awal lembu, sangat bagus untuk pembangunan anak-anak ya, penguatan diri. Ada tamar, ada tidak ada gula putih yang bahaya untuk kesihatan. Ada susu, ada DHA powder, ada ini penting ni, lotus seed extract ya. Ada biji teratai. Allah punya kuasa. Bunga teratai membawa ketenangan. Ada aura ketenangan. Allah punya kuasa. Bunga teratai membawa ketenangan. Tengok bunga teratai tenang. Allah punya kuasa ya. Kajian psikologi. Pegang pokok bunga akan tenang. Bunga teratai akan tenang. That's why agama Buddhis ya menjadikan bunga teratai sebagai lambang simbol agamanya. Do you know that? Sebab tu kenapa ya? So, betapa pembaca baca, rupanya lotus ni ada aura ketenangan, seperti mana bunga ros ada aura kasih sayang, daun bidara ada aura yang menghalau makhluk-makhluk paranormal. Kan hebat tu. Sama juga dengan bawang putih. Orang putih pun percaya bawang putih akan menghalau hantu setan ni lah. Kan dalam cerita Dracula kan hantu pun dihalau dengan bawang putih. Ada. Mereka buat kajian. So is bahawa benda lada hitam, lada putih pun juga sebagai asbab untuk menghalau. Ini semua Allah punya kuasa. Okey? Okey guys. Ini pun dah
ratus ribu ya. Berjuta mungkin dah ada sejak tahun 15-20 tahun yang lepas Tok Abah dah terlibat dengan produk ni ya. Tapi ini rebranding, package baru dengan maskot baru di DMFM kan baru ya. So memang luar biasa dan ramai ya, ribu testimonial mengatakan anak mereka dengan izin Allah bertambah baik, bertambah fokus, bertambah bertenaga, senang belajar, seronok belajar, senang dengan nasihat, senang disuruh ya, senang sembahyang dan sebagainya, sebab dah dia dengar cakap, dia lebih fokus, dia dapat mencerap apa yang mak ayah atau atuk nenek sebut, maka ini sebagai dia punya makanan tambahan yang membantu. Tapi yang penting bila mak ayah berikan ni untuk anak cucu mereka, kat rumah tangga pun suasana berubah. Cakap positif, doa-doa positif, tidak ada lagi kata bodoh, jahat, degil, bengong, tak ada. Haram semua tu. Barulah ada kesan. Ya, sebab cakap itu doa dan suruh mereka duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca pula Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Contoh ya. Jadi itulah dia. Tok Abah selalu suka benda macam ni sebagai pencetus perubahan yang komprehensif satu keluarga. Barulah ada kesan yang maksimum dengan izin Allah, dengan usaha kita. Wow. Okay, let's go. Nombor 3. Boleh berhenti kat nombor 3 lah sebab hari ni introduction ya. Tok Abah pun dah mula haus. Ya. Nombor 3. Untuk jadi aset kepada dunia tak dapat tidak berterusan belajar dan belajar dan belajar. Tu malam tadi Tok Abah pun pesan pada orang-orang pada webinar kita malam tadi, magnet rezeki ya, memperkasa magnet rezeki malam tadi. Tok Abah punya FB Live bersama Dr. Tengku Azmadi dan Coach Zul ya, selama lebih kurang 1 jam setengah malam tadi, daripada pukul 9 sampai 10.30 malam. Seronok ya, ramai yang dapat manfaat mudah-mudahan. So Tok Abah pesan apa? Untuk menarik rezeki kita kena ada ilmu ya, ada ilmu nak cemerlang di dunia, kena ada ilmu nak cemerlang di alam barzah, kena ada ilmu nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Jadi kena berterusan belajar sampai akhir hayat ya. Minal mahdi ilal lahdi ya, daripada buayan hingga ke liang lahat kita belajar. So berterusan belajar ya. Terus banyak Tok Abah pesan pada anak-anak ya, ada pula buat kajian budak-budak laki-laki 70-80% lelaki lepas SPM tak nak sambung belajar, nak jadi maaf ya, nak jadi Grab. Nothing wrong with that ya. Ayah Tok Abah pun seorang buruh ya, nak jadi Grab, yang hantar Grab dapat 1,500 2,000 lebih sebulan. Nak belajar kena spend 1,500 sebulan, nak masuk IPT, nak masuk college ya. Dan lepas tu keluar tak dapat kerja. Adakah awak belajar, sambung belajar nak sekadar nak cari kerja? Bukan untuk membangunkan diri, bukan untuk memperkasa minda, bukan untuk jadi orang yang dianggap mulia oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Mafhumnya, orang yang berilmu jauh lebih tinggi martabat daripada orang yang abid, orang yang taat perintah Allah. Orang yang taat perintah Allah itu sangat bagus. Tapi orang yang berilmu dan abid dan patuh kepada Allah lagi tinggi martabat. Ibarat antara langit dengan bumi bezanya. Kita ni belajar bukan untuk cari kerja, untuk mengembangkan otak, untuk jadi orang yang lebih beriman, untuk jadi orang yang lebih sayang. Lagipun Nabi dah pesan, talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu tu fardu, wajib, bukannya sunat, bukan harus, wajib untuk laki-laki perempuan yang beriman. Jadi macam mana budak laki-laki yang akan jadi pemimpin umur 18 tahun tak nak sambung belajar just because nak jadi influencer, nak dapat duit, immediate gratification, nak enjoy dulu cepat. Inilah masalah orang yang mundur, orang yang tak maju, orang yang tak bijaksana, orang yang pandai di dunia tidak bijak di sana. Dia nanti menyesal sepanjang hayat ya. Ada orang sahabat Tok Abah ya, umur 56 tahun baru nak buat start PhD. Mau umur 60 tahun dan 4 tahun dia hampir gagal. Dia kata give up lah, Datuk, saya give up. Saya kata no Datuk, dia pun Datuk juga. Datuk, jangan berhenti. Datuk umur dah 60, buat PhD sampai habis untuk merangsang anak-anak Datuk, untuk merangsang cucu-cucu, untuk merangsang orang satu Malaysia sebab orang kenal Datuk. Ya, so dengan Datuk tamatkan PhD Datuk, berjuta orang akan dapat manfaat dan semangat. Dia pun pandang Tok Abah, dia tepuk tahu bau Tok Abah. Baik, saya sambung register. And tahun depannya dia dapat PhD pada umur 61 tahun. Seorang menteri. Seorang timbalan menteri. Dia timbalan menteri. Ya, dan memang
Okey lah dah, untuk dunia dah settle. Tapi dia belajar untuk apa? Untuk cari kerja? Come on. Ya. Ada sahabat Tok Abah, umur 80-an. Dia dah ada 7 ijazah. 7 ijazah. Umur 80-an. Buat apa sekarang tu? Inilah nak mula program baru. Nak mula program baru, nak buat master ke PhD ke tak tahulah. Dia terus belajar. Umur dah 80. Dia belajar ambil ijazah tu nak cari kerja ke? Come on guys. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Kita belajar untuk jadi manusia, untuk Allah sayang, untuk alam sayang, untuk menyumbang, untuk jadi aset kepada dunia. Topik kita hari ini. Jom kita berterusan belajar. Tok Abah pesan kat diri Tok Abah lah. Ya, so Tok Abah tiap-tiap malam mengkaji, belajar, baca, ya, belajar masuk kelas, ya, belajar, tengok lagi website, cari bahan, cari ilmu tiap-tiap hari. Untuk hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi Tok Abah kena berubah dengan dapat ilmu baru, tip baru, doa baru, zikir baru dan maklumat baru dan sebagainya. Okay guys. So dah hampir 45 minit, dah 42 minit. So Tok Abah nak berhenti di sini. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini atau semalam, happy birthday atau esok, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kerja amal. Untuk mereka yang sakit, makan ubat, berehat, ikut nasihat doktor dan istighfar, banyak-banyak istighfar, itu ubat kepada semua penyakit insya-Allah. All the best, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.